Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah cuti seminggu ni. Ada lagi kawan-kawan yang tak Baik. masuk? Sekarang ada lebih kurang 12 pelajar. Ini kawan-kawan kita yang lain. Tunggu sekejap. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelum kita mulakan kelas, seperti biasa kita buka kita punya kelas dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada lebih kurang 16 16 orang pelajar. Lelaki berapa orang ni? 1 2 3. Ada 3 baru. Di manakah jejaka-jejaka idaman? Okey, baik. Sebelum kita mulakan kelas, kita baca doa belajar dulu. Seorang wakil pelajar untuk baca doa. Boleh sesiapa? Furqan, boleh Furqan? Boleh. Okey, baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Furqan. Okey, baik. Dah cuti seminggu ni apa yang korang buat? Kan, pergi mana je? Ada pergi mandi sungai? Bersih-bersih hujan ni? Boleh lah Duduk cakap-cakap. Tak keluar? Yang lain? tak keluar, duduk rumah. Duduk rumah je. Alah. Takut lah. Tak dapat vaksin lagi kan? Okey, baik. Okey, yang biasa sebelum kita mulakan, saya nak tunjukkan video. Satu video
Kemudian teka apa yang kita nak belajar pada hari ini, okey. Ya Rasulullah, alangkah indah dan luasnya ajaran yang engkau bawa untuk kami. Engkau bersabda, innama bu'ithtu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Di antara akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bila mana beliau berbicara akan berbicara dengan jelas, perlahan-lahan, dan terkadang diulang. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kan yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbicara yang benar atau diam. Nabi bila mana berbicara, pembicaranya adalah benar. Nabi bila mana berbicara, dalam isi pembicaraannya tidak menyakiti perasaan orang, baik dengan kekasaran ataupun menghina ataupun merendahkan kepada orang lain. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata salah seorang istrinya meriwayatkan bahwasanya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasrudu kasardikum. Nabi bila mana berbicara tidak seperti kamu berbicara, yakni kalau kita berbicara laju, cepat, tapi Nabi berbicara sepotong, yakni kalimatnya jelas, lituqal, agar supaya orang yang mendengar itu paham dan boleh menghafal apa yang dibicarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain, karraraha thalathan. Terkadang dalam satu pembicaraan Nabi akan mengulang sebanyak 3 kali pembicaraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar supaya difahami oleh orang yang mendengarnya. Demikian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara. Di antara adab dan akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bila mana berbicara tidak berbicara kecuali bila mana ada keperluan, dan pembicaraan itu pembicaraan yang penting. Ini di antara adab Nabi ketika berbicara. Bila mana berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan dunia dan beliau tahu tentang perkara itu, Nabi akan bercerita juga tentang dunia. Adapun akhirat memang tidak ada orang yang lebih mengetahui tentangnya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Man kan yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkatalah yang baik atau diam. Demikian akhlak yang mulia junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rasulullah, kami ingin meneladani tentang akhlakmu dalam cara berbicara kami. Mudah-mudahan kami termasuk daripada golongan orang yang meneladani akhlakmu dengan berkata yang baik, jujur, dan juga benar. Amin Allahumma. Okey. Hari ini Okey, agak-agak apa yang kita nak belajar pada hari ini? Adab berkomunikasi, Adab. berkata. Okey, betul. Kita nak sentuh mengenai adab berkomunikasi. Okey, kalau tengok dalam buku teks, muka surat 203. Kenapa saya sering menyentuh bab akhlak ni? Kerana kita nak mencontohi kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, biar dalam hidup kita ni sentiasa mencontohi adab dan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Okey, baik. Adab berkomunikasi, ya, pendidikan Islam tingkatan 3, pelajaran yang ke-26. Dah buka dah?
Okey, yang lain? Suara Aisyah je dah. Okey, good. Okey, baik. Okey, next page. Kita surat 203 Okey. Apa yang kita nak belajar pada hari ini? Objektif pembelajaran kita nak tahu berkaitan dengan maksud komunikasi, kita nak sentuh. Kemudian kita nak sentuh prinsip komunikasi Islam. Okey, bagaimana Islam adab berbicara ataupun adab berkomunikasi dalam Islam. Okey, adab komunikasi. Kemudian kita nak tahu, okey, hikmah beradab ketika berkomunikasi, apa kesan-kesan apabila kita mengamalkan tata cara adab susila apabila kita berkomunikasi. Kemudian ada sedikit aktiviti dan juga latihan pengukuhan. Okey, baik. Kita lihat yang seterusnya. Okey, kita masuk ke dalam bab maksud komunikasi. Okey, saya nak seorang pelajar boleh bacakan. Ada seorang wakil. Siapa yang saya nak pilih? Izzah Hakidah ada? Tak ada. Okey, Iziani ada? Ada. Okey. Saya maaf tadi saya buka mic tapi dia tak tahu yang tak ada. Okey. Alright. Okey, boleh baca Nampak kan slide saya? Siapa set saya ke yang ni? Okey, Izzah Hakidah lah. Okey. Perhubungan antara dua individu atau lebih secara langsung atau melalui perantaraan seperti email, surat, radio dan telefon. Okey, dari segi bahasa. Okey, terima kasih Izzah. Alright. Okey, dari segi bahasa kita lihat. Perhubungan. Communication is perhubungan. Okey, nampak tak? Saya takut kabur lah dekat kau punya phone. Kalau kabur ke apa beritahu Saya takut internet saya biasalah. Lain-lain orang kampung ni. Okey, baik. Dari segi bahasa, komunikasi ni adalah perhubungan. Bukan hanya berbicara melalui mulut, tapi apa sahaja yang berkaitan dengan perhubungan itu adalah communication, komunikasi. Kita kontak melalui telefon pun dikira komunikasi. Kontak melalui DM ke, WhatsApp ke, kan. Apa lagi? Kalau kontak melalui hati ke hati, ada communication tak? Komunikasi. Okey, tetap menjadi komunikasi. Tapi macam mana tu? Hati ke hati. Hanya dua insan yang berkapal je tahu. Okey, baik. Dari segi istilah, perhubungan antara dua individu. Perhubungan di antara dua individu atau lebih secara langsung melalui perantaraan. Contohnya email, surat, video dan juga telefon. Okey. Di antara dua individu, perhubungan di antara dua individu, okey, ataupun lebih. Tak kisahlah kan. Contohnya video call. Video call kita boleh masuk ramai dah sekarang. Kan. Kemudian WhatsApp pun ada WhatsApp group kan, secara berdua ataupun lebih. Okey. Mudah je nak faham. Okey, baik. Seterusnya, konsep komunikasi dalam Islam. Okey. Siapa-siapa boleh bacakan.
Tadi Iziani ada Iziani. Ada. Okey, baik. Okey, boleh baca Iziani? Konsep komunikasi Islam. Muka surat berapa, Ustaz? Muka surat berapa? Sekejap. 203. 203. Oh. Kaulan sadidan. Kata-kata yang benar, jujur, tidak bohong dan tidak berbelit-belit. Kaulan balighan. Kata-kata yang tepat mengenai sasaran dan memberi kesan kepada jiwa. Kaulan layyinan. Kata-kata yang menggunakan bahasa yang lemah lembut. Kaulan maisuran. Kata-kata yang menggunakan bahasa yang mudah difahami. Kaulan ma'rufan. Kata-kata yang baik. Kaulan kariman. Kata-kata yang mulia. Okey, terima kasih kepada Iziani. Okey, baik. Konsep komunikasi Islam. Apakah konsep dalam Islam ni? Communication dalam Islam ni apa? Okey. Ada qaulan sadidan, qaulan balighan, qaulan layyinan, qaulan maisuran, qaulan ma'rufan dan juga qaulan kariman. Kita tengok satu persatu apakah yang dimaksudkan dengan qaulan sadidan. Okey, baik. Qaulan sadidan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9. Okey, kata-kata yang benar, jujur, tidak bohong dan tidak terbelit. Boleh tak siapa-siapa buka Al-Quran dan bacakan ayat qaulan sadidan surah An-Nisa ayat ke-9. Boleh tak wakilkan? Mana Al-Quran saya? Qaulan sadidan. Ada perkataan qaulan sadidan dalam Al-Quran itu. Boleh tak siapa-siapa tolong bacakan beserta makna? Dalam buku teks tak ada Boleh? Okey, kena saya baca. Okey, baik, saya bacalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, dalam Al-Quran muka surat 78. Okey, muka surat 78 ayat yang ke-9. Surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Itu dia. Kita sentuh qaulan sadida. Apa dia? Maksud dia, dah hendaklah takut kepada Allah daripada melakukan penganiayaan kepada anak-anak yatim oleh orang-orang yang menjadi penjaganya, yang jika ditakdirkan mereka pula meninggalkan anak-anak yang dhaif di belakang mereka, tentulah mereka akan merasa bimbang terhadap masa depan dan keselamatan anak-anak mereka. Oleh itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang betul. Perkataan yang betul. Saya boldkan. Perkataan yang betul, kata-kata yang jujur, tak berbohong, tidak berbelit-belit. Jangan kita kata memusing lah. Jenis orang kata kan macam kuat tipu. Dia suka putar belit percakapan dia tu. Okey, tapi kalau dalam konsep communication Islam, qaulan sadidan adalah berkata yang baik. Okey, kata-kata yang baik, kata-kata yang jujur dan kata-kata yang tidak berbohong. Okey, kemudian kita lihat
qawlan balighan. Apa maksud baligh ni? Baligh ni diambil daripada perkataan balagha. Balagha ni sampai. Okey, menyampaikan. Balighan. Okey. Surah An-Nisa ayat 62 dan juga 63. Kalau ada Al-Quran boleh buka Al-Quran. Okey, nanti kita check. Perkataan yang berbekas pada jiwa. Ini maksud dia. Berbekas pada jiwa. Maksudnya sampailah. Dalam kata-kata dia tu penyampaiannya sampai. And masuk, menusuk kalbu. Masuk dalam hati. Kemudian kata-kata yang tepat mengenai sasaran. Okey, kata-kata itu tepat. Apa tujuan dia nak kata tu kena pada orang itu. Ini selalunya qaulan balighan ini kadang-kadang kita lihat mak ayah kita kan. Kadang-kadang dia menyampaikan kadang termasuk dalam hati. Kan? Deep, orang panggil deep. Pernah dengar ceramah tak? Dengar ceramah bila ustaz ataupun ustazah tu cakap mesti terkena pada kita. Kan? Mesti ada sedikit. Itu qaulan balighan, maksudnya penyampaian dia sampailah. Dan apa yang dia kata-kata dia tu, communication dia tu sampai kepada kita. Kata-kata yang tepat mengenai sasaran. Okey, baik. Apa ayat dia? 62 dan 63. Dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat yang ke-62 surah An-Nisa. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. Qawlan baligha. Ini adalah apa yang kita sentuh sekarang ni. Qawlan balighan. Okay, apa maksud ayat yang ke-62? Maka bagaimana halnya apabila mereka ditimpa sesuatu kemalangan disebabkan kesalahan yang telah dibuat oleh tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, Wallahi, demi Allah, kami tidak sekali-kali menghendaki melainkan kebaikan dan perdamaian di antara kedua-dua belah pihak. Okay, baik. Yang 63. Mereka itulah orang-orang yang diketahui oleh Allah akan apa yang ada dalam hati mereka. Oleh itu berpalinglah engkau daripada mereka dan nasihatilah mereka serta katakanlah kepada mereka kata-kata yang boleh memberi kesan pada hati mereka. Nampak? Kata-kata yang memberi kesan pada hati mereka. Balighan, maksudnya sampailah. Apa yang dia nak kata tu sampai dalam hati orang yang mendengar tu. Okey. Baik, seterusnya qaulan kariman. Okey, qaulan kariman. Okey, kariman ni apa? Karama. Betul tak? Daripada perkataan karama. Balighan tadi balagha. Kariman, karama. Apa maksud karama? Karama maksudnya adalah mulia. Daripada perkataan karama iaitu mulia. Apa di sini? Kata-kata yang mulia. Kata-kata yang baik. Kata-kata yang mulia. Qaulan kariman. Okey, dalam surah Al-Isra ayat 23. Boleh tak surah baca? Saya baca je. Dekat handphone korang tak ada ke Android? Al-Quran Android. Oh, lupa. Semua pakai iPhone. Sorry lah. Saya Android dia. Okey. Ada tak sesiapa tolong baca? Okey. Tolonglah wakil. Surah Al-Isra ayat 23. Ada tak? Engkau insan yang lemah,
Kalau tak ada tak apalah. Alright. Okey, surah Isra ayat 23 saya terus kepada makna dia qaulan kariman. Okey. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau keduanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan yang kasar, sekalipun perkataan ha, dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakan kepada mereka perkataan yang mulia, bersopan santun. Ini dalil berkaitan dengan kita berbicara dengan kedua ibu bapa kita. Kalau ibu bapa kita perintahkan kepada kita buat sekian, panggil kita, jangan kita kata ataupun tak boleh. Okey. Kita kena balas dengan kata-kata yang mulia. Ini lebih kepada khusus kepada seorang anak terhadap ibu bapanya. Okey, kemudian kita lihat qaulan layyinan. Qaulan layyinan. Apa dia maksud dia? Kata-kata yang menggunakan bahasa yang lemah lembut. Okey, kata-kata yang menggunakan bahasa yang lemah lembut. Kita dalam berbicara ataupun berkomunikasi, ini Islam mengajar kita cara cakap dengan lemah lembut. Bukan jadi sotong. Kan? Bukan jadi sotong. Maksud lemah lembut ni bukan sotong. Maksudnya perbicaraan kita itu seronok bila orang dengar, jadi wah bagus dia ni, cakap lembut je kan, sopan je kata-kata dia, tersusun je kata-kata dia kan. Itu Islam ajar kita supaya apa, bila kita cakap lemah lembut, orang takkan panggil tu hukum terus, budak ni belum apa-apa tiba-tiba nak marah kan. Cuba bila kita cakap secara kasar, orang akan cakap kita ni nak marah, betul. Tapi kalau kita cakap secara lembut, mula-mula perbicaraan kita dengan orang tu, kita jumpa dengan orang tu, kita cakap lemah lembut, orang tu akan fikir, first impression dia akan kata kita ni bagus. Okay? Itu adalah cara kita nak berdialog, berkomunikasi dengan individu lain, supaya individu tu ada communication yang baik dengan kita. Okay? Kata-kata yang menggunakan bahasa yang lemah lembut. Okay, next, qaulan ma'rufan. Ma makna ma'rufan? Daripada perkataan arafa. Arafa adalah dekat sini dia tulis ma'rufan yang baik. Okay, ma'rufan, perkataan yang baik. Surah An-Nisa ayat yang ke-5. Okay, ayat yang ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Okay, ma'rufan. Dan janganlah kamu berikan kepada orang-orang yang belum sempurna akal hartanya, mereka yang ada dalam jagaan kamu, iaitu harta yang Allah telah menjadikan untuk kamu semua sebagai asas pembangunan kehidupan kamu, dan berilah mereka belanja dan pakaian dari pendapatan hartanya yang kamu niagakan, dan juga berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Ma'rufan, ma'ruf, kata-kata yang baik, ma'rufan. Okay. Nak cakap dengan orang, gunakan bahasa yang baik, gunakan perkataan yang baik kan. Kemudian seterusnya qaulan maisuran. Okay, qaulan maisuran. Surah Isra ayat yang ke-28. Maisuran. Daripada perkataan maisuran. Sinwa suar. Perkataan mudah. Suar kan.
Maksud dia mudah. Okey. Iaitu kata-kata yang menggunakan bahasa yang mudah difahami. Kan kita selalu berdoa, Rabbi yassir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkan, jangan engkau persukarkan. Kata-kata yang menggunakan bahasa yang mudah difahami. Macam kita dengar video tadi, kan, Habib Ali Al-Jufri, Habib Ali Zainal Abidin Abu Bakar Al-Hamid mengatakan bagaimana adab perbincangan Rasulullah. Rasulullah berkata dengan lemah lembut, satu persatu, bila Rasulullah menyampaikan mudah difahami. Sebab Rasulullah menyampaikan satu persatu, kan, slow je cakap. Bukannya slow macam orang slow, tak. Maksudnya penyampaian Nabi SAW itu orang nak dengar. Bila Nabi sampai je mesti seronok. Orang akan tertunggu-tunggu apa yang Nabi yang nak sampaikan. Itu dia adab-adab yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam komunikasi. Okey, baik. Seterusnya adab komunikasi. Okey, saya nak seorang baca. Volunteer ada? Saya. Okey, Aisyah, silakan. Tidak melalaikan daripada melakukan ibadat dan tanggungjawab seperti menjaga solat dan tidak abai tugas. Bahasa sesuai, kata yang sopan dan berhikmah, nasihat dan menjauhi perdebatan dan gurauan yang berlebihan. Tidak sebar fitnah dan membuka aib, hindari gosip, kutukan, mengadu domba dan tidak memberi gelaran buruk kepada seseorang. Sesuai masa dan tempat, tidak guna gadget dalam masjid, tunggang motor dan semasa berkunjung hari raya. Maklumat sahih tidak sebar. Maklumat sahih tidak sebar maklumat palsu. Jauhi perkataan dusta dan bohong. Okey, terima kasih Aisyah. Okey, baik. Adab berkomunikasi. Yang pertama, tidak melalaikan daripada melakukan ibadat dan tanggungjawab seperti menjaga solat dan tidak abai tugasan. Kan? Adab berkomunikasi menyebabkan bila kita melakukan adab-adab komunikasi ini, dia tidak akan memberi kesan kepada, maksudnya tidak ibadat kita tidak akan lalai. Kita tidak akan lalai melakukan ibadat. Sebab apa? Bila kita mengamalkan adab komunikasi seperti menjaga kata-kata kita, dan kita cakap benda-benda yang baik saja. Bila kita cakap benda-benda yang baik, kita akan menyentuh, kata-kata baik itu menunjukkan satu amalan yang baik juga, kan? Bila kita kata yang baik saja, benda-benda yang baik je, benda tu dah termasuk dalam satu ibadat. Ibadat iaitu kata-kata yang kita berbicara itu adalah berbicara yang baik. Maksudnya kat sini tidak ada kelalaian, tak ada benda yang kita cakap, benda-benda yang lara, benda-benda yang tak baik, kan, yang kotor. Kalau kita kata benda yang kotor, itu dah jadi satu dosa. Benda-benda yang buruk dah jadi satu dosa. Tapi bila kita kata yang baik, ia akan menyentuh berkaitan dengan ibadat kita. Jadi perkara ini, bila kita menyentuh perkara yang baik, ia tidak melalaikan. Okey. Kemudian tanggungjawab seperti menjaga solat dan juga tidak abai tugasan kita. Bila kita berbicara yang baik, bila kita mengamalkan adab-adab berkomunikasi, kita sedar tanggungjawab kita itu apa. Okey. Tanggungjawab kita seperti solat dan tidak mengabaikan tugasan kita. Okey, next. Bahasa yang sesuai. Adab komunikasi, bahasa yang sesuai, menggunakan bahasa yang sesuai ataupun kata yang sopan dan juga berhikmah, seperti nasihat. Okey, menjauhi perdebatan dan juga gurauan yang berlebihan. Okey. Kita guna perkataan yang baik dan juga sopan, kemudian hikmah apabila berbicara.
Kan? Kita nak bercakap tu mesti ada hikmah. Macam mana cakap hikmah ni? Macam yang dalam macam yang kita belajar sebelum ni lah, qaulan sadidan, qaulan balighan, ni kan, qaulan kariman, qaulan ma'rufan, qaulan maisuran, cakap benda yang baik, cakap benda yang boleh menyampaikan, menusuk ke kalbu, menusuk ke hati, kan. Orang kata deep, qaulan kariman, kata-kata yang mulia. Kita gunakan itu semua. Okey, itulah hikmah dalam penyampaian. Kita satu persatu kita cakap. Kita ada tujuan apa yang kita cakap ni. Kita letakkan tujuan, aku nak bercakap macam ni supaya dia sedar. Seperti nasihat kan, contoh. Kemudian menjauhi perdebatan. Bila komunikasi ni, bila kita nak bercakap dengan orang, jangan kita nak berdebat. Kita belajar ilmu, tujuan kita belajar ilmu untuk diri kita, bukan untuk berdebat dengan orang lain. Itu hati-hati. Okey, kemudian gurauan yang berlebihan. Jangan juga gurau berlebih-lebih kan. Gurauan berlebihan ni elok dijauhkan. Sebab bila kita terlalu bergurau lebih, dia akan menyebabkan nak bergurau tak ada masalah, tapi dia akan memberi kesan lah kan. Kadang bila terlebih-lebih sangat kan, kadang menyebabkan hati kawan kita tu terluka dan kita tak sedar. Mungkin dalam gurauan kita tu ada sedikit orang kata bagi member kita koyak lah kan, senang cakap playful. Prank kan, macam saya cakap playful kan. Dah terlalu gurau macam kau ni gemuk kan. Niat kita nak bergurau, tapi bila kita bergurau lebihan, jadi kesian dah kan. Akan terasa lah kawan kita. Body shaming saya kata kan, body shaming. Duk hina tubuh badan kawan-kawan kita kan. Kau ni gemuk lah, kau ni hitam lah. Itu kita rasa macam gurau. Aku gurau je tadi, tapi dalam masa yang sama, kawan kita yang kita hina tadi tu, yang kita gurau lebih-lebih tu, dia sedih, koyak dia. Hati dia terasa kan, bukan dia nak pun kan. Dia hitam bukan dia nak pun kan. Allah yang pilih dia. Okey, tapi jangan kita hina-hina dia, tak baik. Okey, next. Tidak sebar fitnah. Okey, tak sebar fitnah. Kemudian dan juga tidak membuka aib. Hindari gosip kutukan, mengadu domba dan tidak memberi gelaran buruk kepada seseorang. Bila kita mengamalkan adab komunikasi ni kan, insya-Allah fitnah tidak akan tersebar sebab kita jaga percakapan kita. Kita jaga kita punya kata-kata kita. Kemudian tidak membuka aib. Bila kita dah kata yang baik-baik saja, aib ni kan satu benda yang buruk. Dan bila kita cakap benda yang baik, maka aib itu takkan terkeluar daripada mulut kita. Contoh, budak ni semalam mencuri kan, dia mencuri. Jangan kata macam tu. Kita katalah kan, kita jaga percakapan kita ketika berbicara. Okey. Hindari gosip kutukan. Orang perempuan ni kan, suka gosip. Itu sifat sebenarnya, sifat fitrah. Kadang-kadang bukan perempuan saja, lelaki pun gosip kuat kan. Kau tengoklah mamat tu. Contoh kan, tengok mamat tu, alah gaya je lebih. Kau pergi mana pun cerita juga kan. Jaga-jaga gosip kutukan ni. Nak mengutuk je kerja dia. Bukan power pun dia. Cakap main bola ke power mana pun kan. Okey. Kemudian mengadu domba dan tidak memberi gelaran buruk kepada seseorang. Macam saya sentuh tadi. Okey. Jangan kita panggil dia gemuk. Memang dia okey, nampak dia okey, tapi dia terasa sebenarnya kan. Siapa je nak orang panggil kita gemuk kan, contoh. Okey, baik, seterusnya. Sesuai masa dan tempat. Tidak guna gadget dalam masjid, tunggang motor dan semasa
berkunjung hari raya. Ini adab dia. Cara-cara untuk beradab berkomunikasi. Okey. Guna dengan masa yang sesuai. Okey, komunikasi kita ini lebih kepada gadget lah ni. Kan? Nak sentuh buat gadget lah ni. Gadget seperti telefon dan sebagainya. Okey. Guna telefon pada sesuai masa yang sesuai je lah. Jangan sentiasa menggunakan telefon. Okey. Kemudian tempat tidak guna gadget dalam masjid. Dalam masjid di antara kita dengan Tuhan. Jadi fokus kita adalah Allah. Jadi bukan fokus kita pada handphone ataupun gadget, apa-apa gadget lah. Secara umumnya kalau masuk dalam handphone ni tak pernah lagi lah orang bawa komputer ataupun PC kan. Selalunya orang bawa gadget yang jenis handphone kan, mudah dibawa. Jadi fokus kita adalah kepada Allah. Jangan fokus pada handphone. Itu adab. Okey. Kemudian tunggang motor dan semasa berkunjung hari raya. Tunggang motor dan semasa berkunjung hari raya. Maksudnya ni mungkin menyentuh apabila dikira juga adab bersama dengan masyarakat. Kan, tunggangan motor. Kan selalu orang tunggang motor ni bunyi motor bising, exhaust. Ada tak kawan-kawan kita dalam kelas ni ada motor, exhaust tu dia tukar. Standard je biasa je, standard bunyi lembut je. Tapi dia tukar bunyi brum kan. Bising kan, ganggu orang. Perkara itu tidak beradab. Nampak je macam tak ada apa-apa berkaitan dengan communication. Sebenarnya ada. Cuba kalau kita bising. Press bakar, orang panggil bakar kan. Bakar motor bum kat depan rumah orang. Sekejap orang tu keluar marah pula kita. Kan kat situ dah ada komunikasi sebenarnya kan. Kemudian semasa berkunjung hari raya, amalkan adab berkomunikasi ni waktu mengunjungi semasa hari raya. Okey, baik. Seterusnya, maklumat sahih tidak sebar, maklumat palsu, jauhi perkataan dusta dan juga bohong. Itulah untuk semua maklumat kita sampaikan dengan perkara yang betul lah, dan pastikan benar maklumat itu. Jangan sebar benda-benda yang palsu. Okey, ini juga menyentuh selalunya berkaitan dengan gadget atau maklumat semasa kan. Kadang kita jumpa kawan kita pun cerita, bila tentu cerita tu sahih, kita pergi cerita, benda tu elakkan. Okey, itu adab berkomunikasi. Okey, next. Hikmah beradab ketika berkomunikasi terhadap individu. Okey, boleh tak seorang baca? Muhammad Nabil. Boleh baca tak? Hikmah beradab ketika komunikasi. Boleh. Buat tak ada individu Ustaz? Ada individu saja. Meningkatkan ilmu pengetahuan agar dapat membezakan antara baik dengan buruk. Dipandang tinggi oleh masyarakat lain kerana berpribadi unggul. Melahirkan individu yang berakhlak mulia yang dapat menjadi contoh kepada orang lain. Mendapat keridhaan Allah SWT kerana mengamalkan adab yang mulia. Dapat menyelesaikan masalah dengan mudah kerana saling bertolak ansur. Okey. Terima kasih kepada siapa tadi baca? Nabil. Okey, baik. Okey. Yang pertama, meningkatkan ilmu pengetahuan agar dapat membezakan antara baik dan buruk. Ini hikmah. Apabila kita mengamalkan adab komunikasi, ia akan meningkatkan ilmu pengetahuan. Apa buktinya? Contoh, saya bagi contoh. Saya sedang bercakap dengan kawan saya. Saya cakap perkara-perkara yang baik. Saya cakap mengenai ilmu. Ilmu kan satu benda yang baik. Jadi bila saya sampaikan, kawan kita yang tidak tahu tadi, dia dapat tahu daripada
apa yang kita cakap, kan? Lagi berkaitan dengan ilmu pengetahuan, kan? Tak kisahlah ilmu apa sekalipun, kan? Bila kita cakap benda yang baik, sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat untuk dia, maka dia akan dapat tahu ilmu pengetahuan. Okey, kemudian dapat membezakan antara baik dengan yang buruk. Bila kita berkata berkaitan dengan ilmu, kan, contoh kita cakap benda-benda yang baik, dia pun dapat tahu, okey, ilmu yang disampaikan ini untuk diri kita. Macam mana kita nak tahu, nak membezakan yang mana yang baik dan juga yang mana yang buruk. Okey, yang kedua, melahirkan individu yang berakhlak mulia yang dapat menjadi contoh kepada orang lain. Ini kan, bila dah cakap benda-benda yang baik, bila dah buat berkaitan adab komunikasi ini, akan menunjukkan satu akhlak yang baik. Contoh seperti Rasulullah lah, yang kita lihat pada diri Rasulullah. Macam video guru kita tadi, Habib Ali tadi, beliau kata baginda Rasulullah ini menyampaikan perkara-perkara yang baik. Cara sampaian Rasulullah ini beradab. Okay? Jadi kat situ bila nampak orang, contohlah kita nampak seorang yang beradab, kita akan nampak, wow, bagusnya akhlak dia. Kan kat situ kita dah nampak seseorang itu memiliki akhlak yang mulia. Kan? Daripada komunikasi dia pun kita dah tahu dah. Cara cakap dia pun kita dah tahu dah. Oh, bagus budak ni. Bagus dia ni. Kan? Okey. Seterusnya, dapat menyelesaikan masalah dengan mudah kerana saling bertolak ansur. Contoh kawan kita, kan? Katakanlah ada masalah dengan kawan kita. Bila kita pandai dalam communication atau skill of communication, and kita amalkan, kita tahu adab komunikasi, dan kita dapat berbicara dengan kawan kita dengan baik, dan jadi kat situ ada unsur tolak ansur. Jadi masalah yang kita hadapi, sama ada kawan kita dan juga kita, kan, dia akan dapat diselesaikan dengan mudah. Sebab apa? Sebab kita jaga komunikasi kita, dan kita bincang baik-baik dengan kawan kita. Okey, baik. Seterusnya, keempat, dipandang tinggi oleh masyarakat lain kerana berperibadi unggul. Orang akan pandang kita lah. Cuba bayangkan, kita cakap benda yang baik-baik, kan? Kita cakap benda yang sopan, lemah lembut. Perbicaraan kita pun perbicaraan yang baik, perbicaraan yang tersusun, berilmiah. Jadi bila kita bercakap dengan cakap yang berilmiah, orang akan pandang kita, oh, bagus budak ni. Aku cakap dengan dia, budak ni aku dapat banyak ilmu. Contoh, kita cakap benda-benda yang berilmiah, kan, akan dipandang tinggi. Orang kata, oh, bagusnya dia jaga adab komunikasi. Sebab komunikasi ni kan perhubungan, bukan hanya bercakap saja, tetapi tindakan kita pun tu dikira communication. Okay? Kemudian yang kelima, mendapat keredaan Allah kerana mengamalkan adab yang mulia. Ini confirm lah. Bila kita buat baik, bila amalan kita baik, insya-Allah dapatlah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Hikmah menjaga komunikasi dalam masyarakat. Okey, seorang baca. Volunteer. Dah habis. Saya. Okey, bagus. Nur Fatihah. Yang pertama, hidup dalam keadaan aman dan harmoni kerana sifat persefahaman yang ditunjukkan. Kedua, menjauhkan salah faham supaya masyarakat dapat hidup bersatu padu. Ketiga, menimbulkan kemesraan dan mengukuhkan perpaduan kerana saling bertolerasi. Yang keempat, dapat bertukar-tukar pandangan supaya masyarakat maju dan makmur. Okey, terima kasih kepada Fatihah. Okey. Yang pertama apa tadi? Yang pertama, hidup akan aman, harmoni kerana sifat persefahaman yang ditunjukkan. Kan, kita hidup dengan masyarakat. Bila kita jaga adab komunikasi kita dengan jiran kita, dengan masyarakat, itu akan menjadikan hidup kita aman. Orang pun tak marah kita, orang pun tak benci
kita. Sebab kita dah jaga adab komunikasi. Okey, dan juga akan menimbulkan kefahaman yang baik, yang harmoni. Okey. Yang kedua, merasa mesra dan perpaduan kukuh kerana saling bertoleransi. Ialah dalam bila kita dah amalkan adab berkomunikasi, ia akan menjadikan hubungan di antara masyarakat akan lebih kukuh. Kan? Bila kita cakap benda-benda yang baik, satu contoh cakap benda yang baik je lah. Cakap benda yang baik pun kita dah nampak kesan dia. Kan? Hubungan di antara kita dengan masyarakat, dengan jiran sebelah rumah ke, kan jadi lebih baik. Okay. Yang seterusnya, yang ketiga, menjauhi salah faham supaya masyarakat dapat hidup bersatu padu. Kalau ada salah faham sekalipun, bila kita menggunakan cara komunikasi dengan betul, maka akan dapat juga elak salah faham. Akan diperbetulkan balik kesalahfahaman itu. Kalau kita cakap baik awal-awal, dapatlah menjauhi kesalahfahaman. Kita terangkan satu persatu. Walaupun dah berlaku masalah atau salah faham, kita terangkan satu persatu supaya dapat elakkan kesalahfahaman tersebut. Okey, yang seterusnya, dapat bertukar pendapat supaya masyarakat maju. Kan bila kita bercakap dengan ilmu, kan? Bercakap dengan ilmu, kita cakap benda-benda yang baik, benda-benda yang berilmu lah, berilmiah. Jadi kawan kita yang kita cakap pun dapat benda yang ilmu baru, kita pun dapat ilmu baru daripada kawan kita. Sebab apa? Sebab bertukar pendapat mengenai ilmu, kan, dan sebagainya. Okey, baik, seterusnya. Okey, habis dah. Latihan kebat, saya nak tulis dekat chat. Okey, tulis dekat chat. Latihan kebatnya adalah anda ingin menghantar mesej kepada guru anda menggunakan telefon pintar. Berikan 3 cara anda mulakan mesej tersebut dengan beradab. Tulis dekat chat. Saya nak 3 cara adab kita apabila kita nak mesej guru kita. Kan? Apa yang perlu diberikan? Tulis point je. Tulis dekat chat. Jawab dekat chat. Okay, 3 cara. Lepas ni saya akan bagi link untuk jawab kuis pula. Simple je. Gunakan point-point yang simple. Kan? Kalau nak buat karangan panjang, gunakan yang simple saja. Point saja. Okay, Muhammad Nabil memberi salam. Okay, lagi. Okay, bagus. Aisyah. Okay, good. Okay, yang lain. Nabi Salam menerangkan tujuan, bertanya dengan sopan. Okey, betul Masara. Okey, Izzah Hakidah beri salam, tanya khabar, minta maaf kerana minggu. Okey, good. Beri salam, guna perkataan yang baik, ucap terima kasih setelah bertanya soalan. Okey, betul. Fatihah. Muhammad Nabi, okey, bertanya khabar. 3. Taklid. Okey. Nurdi Laila memberi salam, gunakan yang sopan, bertanya khabar. Okey, Wan Muhammad Arif memberi salam, tanya khabar, tanya dengan sopan. Okey, betul.
Okay. Haifa Aimuni, beri salam, guna bahasa yang sopan, mesej pada masa yang sesuai. Okay, good. Bagus. Kita pun kena ambil tahu masa yang sesuai untuk kita mesej, kan? Jangan pukul 10, pukul 11 malam baru nak mesej, kan? Okay, Anissa beri salam menggunakan ayat yang sopan, ucapkan terima kasih. Okay, good. Okay, Nabil beri salam, tanya khabar guna bahasa. Okay. Okay, good. Right. Jawab je. Okay, saya akan bagi link Nuri Aziati beri salam, ucapkan salam, gunakan bahasa yang baik, yang sesuai, ucap terima kasih. Okay. Okay, nice. Okay, good semua. Tahniah semua. Apa yang pendapat awak semuanya betul. Okay, kita beri salam. Biasalah kita sebagai seorang Muslim, okay, kita beri salam. Kalau jumpa guru yang bukan Islam, kita ucapkan yalah good morning ke, kan, selamat sejahtera ke, itu pun salam juga. Okay. Kemudian kita cakap, kita minta maaf terlebih dahulu, kan, kita minta maaf mengganggu ustazah, ustaz, kan, cikgu, minta maaf. Di sini saya, okay, Muhammad Furqan Naufal, ada nak tanya ke apa? Tiba angkat tangan tu. Okay, tertekan. Tertekan, maaf. Okay, baik. Okay, ada apa-apa soalan? Ada soalan, bagi tahu je. Tanya je, insya-Allah. Okay, kalau tak ada, saya dah hantar link dekat chat tu. Okay, sila jawab lah. Okay, jawab. Tapi jawab selepas kelas lah. Okay, selepas kelas. Senang je. Kita buka ni, kita dah boleh contoh. Qawlan layyinan, apa maksud dia? Kan? Qawlan ma'rufan, qawlan kariman. Okay, saya bagi contoh. Qawlan kariman. Kan? Tanda kat sini. Kan? Macam tu je. Tengok dekat skrin. Okay, contoh. Okay, itu contoh. Okay. Okay. Jawab lepas kelas. Okay, jawab lepas kelas. Sekadar itu sahaja daripada saya. Saya ingatkan, saya banyak menyentuh kalau saya mengajar berkaitan dengan akhlak dan juga adab. Kenapa? Sebab saya nak terapkan dalam diri kita semua supaya kita lebih beradab dan berakhlak, mencontohi akhlak dan adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman ni adab dan akhlak ni sudah hapus. Kita boleh katakan dah tak ada. Susah nak jumpa. Dan dekat TikTok kita tengok jerung merah lah, apalah, kita ada akhlak berjoget sana sini, kan. Bukan nak hukum, tapi perkara itu akan mendatangkan malu pada kita. Dan kalau muka tebal tak kisahlah, kan. Tapi Ustaz, saya nak tanya, apa hukum melukis orang? Melukis orang hukumnya ada beberapa khilaf sebenarnya. Ada yang kata makruh, ada yang kata haram. Okay. Tapi perkara itu pendapat ulama lah. Ulama, kadang-kadang ulama ni dia mengeluarkan hukum berdasarkan di antara salah satunya disebabkan kita katakan zaman, mengikut zaman. Tapi kalau kita lihat pada hari ini, bukan bagi saya lah, pendapatnya tak ada masalah pun, kan, kalau ikutkan. Sebab kita melukis kadang-kadang tu untuk beri hadiah, kan, untuk, ataupun kita kata apa, simpanan, kita nak menyimpan buat kenangan-kenangan. Contoh kita pandai melukis, kita nak bagi hadiah pada kawan kita, kan, kita lukis gambar kawan kita, kita bagi dekat kawan kita, kan, itu adalah hadiah daripada kita untuk dijadikan satu kenangan, kan. Contoh macam tu, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah pun.
Dulu ulama meletakkan hukumnya ada yang haram, ada yang makruh. Lebih khusus juga apabila meletakkan gambar dekat dinding, gambar muka kita dekat dinding. Okay? Tapi kalau sekadar melukis untuk suka-suka, untuk itu adalah satu seni. Melukis ni satu seni. Jadi kita membuktikan kemahiran kita, tak ada masalah pun. Okay? Tak ada masalah. Okay. Kalau Ustazah ada huraian lebih terperinci, boleh terus jawab, tak apa kat sini kan. Jawab tak? Siapa tanya? Maisarah. Hukum ni lebih banyak khilaf lah, dan lagi-lagi bab-bab melukis ni, sebab ulama memang ada khilaf dalam lukisan. Ada yang khilaf dalam lukisan apabila kita gantungkan gambar pun ada juga kan, banyak macam-macam. Tapi secara umumnya tidak ada masalah. Okay? Tak dosa pun, tak salah pun. Lagi-lagi kita nak menghadiahkan pada orang gambaran tu atau gambar yang kita lukis tu pun tak ada, lagi bagus. Sebab Islam pun ajar kita untuk bagi hadiah pada orang. Supaya apa? Supaya hubungan di antara kita dengan orang jadi lebih baik. Okay? Terjawab tak soalan? Faham? Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, baik. Okey, itu saja. Saya sentuh bab adab dan akhlak ni sebab kita nak terapkan akhlak di akhir zaman ini. Akhlak yang termulia sekali adalah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Okey, tidak diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah ni tidak diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang mulia ada sebelum kehidupan Rasulullah lagi. Sebelum tu Nabi-Nabi dah bawa dah akhlak yang mulia, tapi sampai pada Rasulullah dia menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik ini. Okey, dekat situ. Sebab itu saya sampaikan kepada kamu semua, lagi-lagi kita belajar mengenai adab dan akhlak. Ikutkan saya ingat nak sentuh bab sirah semalam. Ada satu sirah yang kita tak sentuh, iaitu pembukaan kota Mekah. Kita belum belajar lagi kan? Betul tak? Sirah ni dia agak panjang dan lebih detail. Jadi saya ambil keputusan, ambillah adab dan juga akhlak. Lagi-lagi sebab berkaitan dengan komunikasi, kita pun berkomunikasi. Kita lagi-lagi berkomunikasi dalam keadaan teknologi kan. Mulut ke mulut mungkin kita boleh cakap dengan baik, tapi dalam teknologi ni kadang-kadang kita pun tak perasan. Kita type bila dah hantar tu baru kita baca, tak bagus ni aku cakap macam ni. Okay, kita belajar balik. Okay, baik, sekadar itu saja. Jagalah diri masing-masing. Okay, InsyaAllah ada rezeki, ada masa lagi kita akan jumpa minggu hadapan ataupun 2 minggu lagi. Saya pun tak pastilah. Saya tak pasti sebab saya ikutkan untuk latihan mengajar ni, saya dah habis minggu ni last lah. Latihan mengajar 1, tapi saya ada lagi 1 latihan mengajar 2 selama 2 bulan lagi, insyaAllah. Okay, kita jumpa di lain hari. Hadza billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'usinal insana fi illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih, syukran jazilan. Kamsahamnida. Bye. Syukran Ustaz. Terima kasih. Syukran Ustaz. Sama-sama. Syukran Ustaz. Sama-sama.